Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar? Ini ada topik yang agak menarik untuk orang yang diabetik dan orang yang ada kanser. Sama ada anda bekas pesakit kanser ataupun yang tengah sekarang menghadapinya ataupun diabetes patient, please pay attention sebab ada satu faktor utama untuk boleh membantu kita supaya kita boleh mengurangkan masalah ataupun menambah baik pulih. Sebab apa? Terutama sekali diabetes dan juga untuk kanser. Bahkan siapa yang dengar ni kalau tidak terlibat dengan diabetes dengan kanser pun boleh belajar sekali. Okey? Sebab topiknya ialah apakah jenis exercise yang terbaik untuk orang diabetes dan yang kena kanser. Okey, kalau bekas pun harus belajar ya, okey. Walaupun cuma 20% memainkan peranan dari segi perawatan orang kanser dan diabetes, lagi 70-80% ialah melalui konsep diet. Sebab diet tu adalah yang paling prioritas kita. Maksimum kena jaga diet dulu. Tetapi kalau dapat 20% lagi point untuk kita lulus exam, katakan kita ambil exam, core paper dia bagi katakan 80%. Katakan you cuma ngam-ngam je dapat 40 point je. Tak tentu pas tak pas, fail tak kan, takut nanti kan. So kalau you dapat lagi 20% tambahan, jadi exercise lah merupakan penambahan yang 20% tu untuk kebaikan. Macam mana membolehkan you bila dengar perkataan exercise you tak takut. Sebab ramai orang kata exercise ni dah lah, tadi ada seorang tu kata kalau dah tinggal skin and bones kan, orang kalau dah cancer kan memang tak lalu makan, memang berat badan dah turun, sedih lagi, tak cukup tidur lagi, risau. So macam-macam berlaku, macam mana you nak suruh exercise? Nombor satu, kita ambil general dahulu. Exercise secara amnya memang ada kebaikan untuk semua jenis penyakit. Contoh saya bagi secara am dulu ya. Dia ada kebaikannya untuk minda kita. Telah banyak kajian dijalankan sebab bila kita exercise saja akan keluar seperti endorfin, ya, ada kebaikannya untuk rasa happy, mood kita baik, rasa ada dapat semangat, energi kita pun dapat bertahan. Nombor dua dari segi fizikal, otot kita, joint kita, sakit-sakit tulang, sakit urat semua kan boleh diatasi dengan exercise. Jadi bila kita sakit diabetes, sakit kanser sebagainya, maklum saja diabetes saja kan ada banyak masalah dari segi fizikal juga. Maksudnya peredaran darah. Jadi datang keuntungannya tentang kesihatan pula, tentang medical pula. Memang kajian demi kajian dijalankan bahawasanya kalau you exercise sahaja, you boleh mengurangkan berbagai jenis penyakit termasuk kanser dan diabetes. Terutama sekali diabetes dan kanser malam ni kita nak fokus. Jadi tak heranlah kalau orang yang diabetes, kalau dia tambah dengan exercise, kalau dia dekat-dekat nak baik memang boleh baik terus. Okey, dengan penjagaan diet. Sama juga orang yang kanser, kalau betul-betul dia dah nak mula baik, kalau dia campur dengan exercise memang dia lebih cepat pulih. Sebab dah dijalankan kajian, berpuluh jenis penyakit ada kebaikannya melalui exercise. Sebab ada dia punya immune systemnya meningkat, peredaran darah dia meningkat. Orang yang diabetes kan ada saraf, ada banyak masalah kebas-kebas, masalah peredaran darah, sejuk kaki, kadang-kadang sampai biru, nak gangrene semua tu. Kalau you bergerak, you exercise, dia boleh membuka microcirculation. Peredaran darah yang kecil-kecil, halus-halus ujung-ujung tu, yang tu membantu you menyelamatkan keadaan. Dan ujung sekali, kenapa orang exercise? Sebenarnya budak-budak yang muda-muda yang tak ada sebab pasal penyakit, dia orang gila exercise sebab dia ada satu hormon yang dia panggil, saya kata tadi endorfin, tapi dia ada satu lagi hormon. Dia panggil hormon happy. Orang yang exercise ni selalunya moodnya lebih happy. Dan dia orang exercise ni ada banyak fun. Dia lebih orang kata fun ni enjoy lah kan. Dan selalunya orang yang exercise dia banyak kawan. Jadi orang yang banyak kawan ni dia rasa all the time macam bersemangat je nak pergi lagi. Sebab apa? Nak jumpa kawan dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, setiap yang dijadikan oleh Tuhan tu kalau you fikirkan balik, nanti kalau saya cerita apa jenis exercise you nak pilih nanti, ada kaitan dengan otot, dengan sendi, kenapa Tuhan jadikan sendi, kenapa Tuhan jadikan, sekarang baru nak cerita pasal oksigen pula. Jadi secara khusus pula, kenapa diabetes dan kanser harus pay attention, sebab dia ada dua
punca utama. Selain daripada stres, selain daripada masalah environment, bahan-bahan toksik, kan, makanan dan sebagainya, dia ada kaitan dengan yang paling penting dua. Satu dinamakan oksigen, nombor dua dipanggil apa? Sugar. Sebab tu you tengok D&D diet, dia pantalan yang pertama ialah sugar, betul tak? No sugar, processed food, dan tak ada dairy yang zaman moden punya dairy ni, susu dan juga daging-daging moden. Masa kena kanser atau diabetes. Kenapa? Sebab dia mengganggu dua perkara. Satu, kita kena bertujuan resmi malam ni apa? Mengurangkan sugar dalam badan. Saya ulang, menurunkan insulin lah, senang faham. Ataupun lebih faham sugar lah, orang lebih suka perkataan sugar kan. Kita boleh kurangkan sugar dalam badan, satu daripada cara pertama untuk menyelesaikan masalah diabetes dan kanser. Jadi exercise dia memang terkenal mengurangkan gula dalam badan kita. Bila mengurangkan gula, dia mengurangkan masalah insulin resistant. Maksudnya kan orang duk gaduh kekangan insulin, terlalu banyak insulin dalam badan, masih lagi gula tak cukup dan sebagainya, jadi gula tu bertaburan, sehinggakan diabetes menjadi masalah. Ada kaitannya juga dengan kanser, sebab kanser suka gula. Jadi kalau banyak dalam badan, rosak lah lebih badan dari sudut diabetes pun banyak rosak, organ-organ daripada mata sampai buah pinggang rosak kan, jantung rosak, saraf-saraf semua rosak, okey, liver lagi. Bila sugar lebih, tumor. Kanser kita happy sangat. Bila dia happy sangat, apa jadi? Dia membesar. Bila dia membesar lagi, macam mana? So exercise dikenal pasti sebagai satu cara untuk mengurangkan gula. Diet nombor satu kan, saya katakan 80%. Tapi 20% ni pun memainkan peranan. Habis, satu bab yang paling utama, sugar. Bab yang kedua, kenapa exercise penting sangat ialah sebab dia mengurangkan acidity. Maksudnya body kita tu jadi asid lebih. Bila kita banyak oksigen, kan bila exercise kita meningkatkan oksigen, betul tak? Kan? Nanti saya cerita macam mana you meningkat kerana melalui exercise, oksigen tu meningkat. Bila oksigen meningkat, kata kajian-kajian yang dah beratus tahun, berkali-kali diorang buat, bila body kita banyak oksigen dengan pernafasan, dengan exercise dan sebagainya, maka kanser tak suka. Cancer doesn't like too much oxygen. Is that clear? Dia perlukan oksigen, tapi dia lebih suka yang tak ada oksigen, yang dalam bentuk fermentasi. Maksudnya tidak beroksigen punya situasi baru dia suka. Maksudnya dia suka macam sampah-sampah buruk lah, tempat-tempat yang berbau macam orang panggil fermentation dah berlaku kan. Jadi tempat tu memang very acidic, lack of oxygen, tempat-tempat macam tu dia suka. Okey, ses mana yang terbaik untuk orang kanser dan orang diabetes. Nombor satu, you jangan fikir pada malam ni kita memfokuskan kepada nak turunkan kalori, nak mengurangkan berat badan. Yang tu tak mustahak malam ni. Saya kira orang-orang yang diabetes, orang yang kanser, dia tak peduli pun. Betul tak? Tentang nak elok tak elok, perut tak perut, semua tu dia tak peduli. Yang dia peduli sama ada dia kena potong kaki tak besok, dia hilang rasa deria, mata jadi buta tak, kidney failure, nak kena pergi dialisis tak, yang tu yang dia risau, betul tak? Sama juga orang kanser, dia lebih risau sama ada benda dia boleh melarat lagi, boleh metastasis, pergi tempat lain atau tidak, ataupun boleh kecut, yang tu dia suka dengar. Betul? Jadi kita fokus kepada kegunaan bila kita exercise tu, setakat kalori ataupun menurunkan berat badan itu tak mustahak. Kita tak fokus sangat. Namun dia tetap akan turun berat badan. Betul tak? Orang kanser bercampuran dengan tak lalu makan semua, nanti you rasa macam kurus kering pula bila you ikut diet dan juga you exercise sikit-sikit, nanti saya cerita. Nombor dua yang penting ialah saya dah kata tadi, dia meningkatkan circulation, peredaran darah. Ini diperlukan untuk meningkatkan kebaikan dan perawatan diabetes dan kanser. Sebab bila naik peredaran darah, maka banyak oksigen supply, yang ni dia boleh membantu immune system kita lawan, banyak white blood cell dan banyak lagi khasiat-khasiat badan untuk orang panggil melawan penyakit ni. Diabetes memang dia suka blok.
gula-gula lebih-lebih tu kan, kalau tinggi glukos dalam badan kita kan, dia suka pergi block microcirculation kat mata, kat bawah pinggang. Sebab tu kaki tak rasa, tangan tak rasa semua, betul tak? Kanser tu kalau dia buka banyak oksigen, jadi cancer cell tu tak berapa happy. Nombor 3, exercise juga mendetox. Sebab tu tujuan resmi malam ni saya cerita kenapa you kena belajar tentang exercise. Detox adalah tujuan ketiga. Nombor 4 ialah ada satu hormon yang kita lupalah. Tujuannya ialah untuk meningkatkan growth hormone. Siapa yang ada growth hormone yang mencukupi dalam badan kita, dia menjaga balik otot-otot kita, dia membesarkan space untuk oksigen tu bersamaan dalam badan kita, dan dia juga membenarkan insulin tu ataupun glukos tu reda. Okay? Sebab tu growth hormone is very important. Kalau you bayangkan, kalau kita tak exercise, apa jadi? You punya cortisol. Cortisol maksudnya apa? You punya stress hormone akan meningkat. Cortisol kawan kepada kanser, kawan kepada diabetes. Susah nak turun kalau tinggi cortisol. Okey, dan ujung-ujung sekali, sebenarnya bila saya cerita malam ni, ramai orang akan tak teringat, iaitu paling penting ialah untuk otak. Didapati apabila otak kita terjamin terjaga, walaupun bahagian organ lain juga terganggu, diabetes lah, kanser tadi, dia membenarkan otak kita lebih menjaga mood dia bila kita exercise. Kan saya kata tadi, mood akan lebih cantik, fokus otak kita masih lagi bertahan, fungsi-fungsi supaya boleh tidak jadi nyanyuk dan sebagainya. Sebab ni semua penting. Sebab bila kita dah ada diabetes, dah ada kanser, kalau campur dengan masalah mood lagi, masalah anxiety, masalah depression, masalah stres, jadi bila kita exercise, semua ni boleh kurang. Mood kita boleh cantik, fokus kita meningkat, lambat nak dapat nyanyuk, stres berkurangan sebab kita ada second wind. Pernah dengar tak? Orang panggil angin kedua. Orang exercise, kalau you pergi cuci kereta ke atau pergi gardening kan, mula-mula 5-10 minit pertama tu malas je. Tapi bila dah masuk setengah jam macam tak mau berhenti, betul tak? Itu dipanggil second wind. Bila you dapat tu, selalu healing process. Kita punya penyembuhan juga akan meningkat, lebih baik. Dan last sekali ialah yang tidak bukan ialah digestion. Exercise menjaga satu tempat yang dipanggil ibu kepada, ataupun orang panggil semua penyakit tu berpunca daripada mana? Daripada perut. Termasuklah usus. So your stomach and your intestine, your big small intestine semua tu sampai colon, rectum semua tu dijaga dengan baiknya oleh exercise. Baik. Kita dah habis tentang sebahagian besar kenapa you kena faham tentang exercise, untungnya. Tapi kita nak zoom sekarang ni sama ada you nak pakai apa jenis exercise. Exercise ada 4 jenis. You pilih sekarang. Nombor 1 dia panggil aerobik. Aerobik, kalau you dengar perkataan aerobik, sebenarnya senang je. You kena tahu kalau heart rate kita ni, maksimumnya you kena tahu berapa. Maksimum ni maksudnya you tak boleh atas pada heart rate ni. Kalau atas pada ni, you boleh mati. Body kita tak boleh terima. Maksudnya dia jam nanti. Formula dia 220 tolak umur you. Katakan umur saya 60. Okey, so 220 tolak 60 jadi berapa? 160. Okey, ambil contoh, katakan umur you 50. So 50, 220 tolak 50, 170. Jadi 170 itulah maksimum. You jangan buat sebarang exercise apa-apa yang mendekati pun. Itu dah tercungap-cungap nanti. So selalunya 220 tolak umur you. Itu maksimum. You punya degupan jantung berapa? Okey, contohlah. Tapi yang pentingnya you boleh rasa sendiri, betul tak? Berdebar tak berdebar. Jadi kalau sampai you tak boleh bercakap, sampai you tercungap-cungap, itu dah dekat 80% dah. Kita cuma nak untuk aerobik ni 60%. Tak sampai pun tak apa. Contoh, kalau saya maksimum tadi berapa? Saya kata 160. So kita ambil katakan cuma 60% daripadanya. So 110, 120 heartbeat dah cukup. Itu peringkat aerobik. Boleh faham? 60% ke bawah daripada maximum heart rate itu aerobik. Ini ada kaitan dengan pilihan apa you nak buat sekejap lagi. Lepas tu ada satu lagi dipanggil anaerobik. Aerobik tu maksudnya dengan menggunakan oksigen.
Memang penting sangat you belajar ni. Sebab apa? Saya kata tadi, kanser dan diabetes tak suka orang yang banyak oksigen. Dia tak suka orang yang tenteram, dia tak suka orang yang kalau buat aktiviti yang lembut, yang ni maksudnya bawah pada 60% tadi. Tapi orang yang pergi gila-gila exercise, kot-kot you sebab wakil dulu di sekolah, wakil negeri dan sebagainya, lepas tu bila you jatuh sakit, you nak maintain balik. Saya nak tanya you nanti, boleh tak you buat antara 60 hingga 80% daripada maksimum heart rate you, degupan jantung you. Berarti you kena buat sampai lebih kurang 140, 130 heartbeat you per minute. Tup. Itu dipanggil anaerobik. Anaerobik ni selalunya bila you pergi buat lari laju-laju ataupun naik bukit, you main bola, main tenis, main futsal, main badminton. Masa tu, kalau masa tengah you main tu, itu dinamakan anaerobic exercise. Dan selalunya anaerobik you tak boleh tahan lebih pada 45 minit. Memang you kena berhenti main apa-apa pun. Macam main bola kan, 45 minit you kena stop kan. Itu anaerobik lah tu. Kalau aerobik, macam you pergi masuk hutan, you naik basikal, tengok-tengok laut ke apa kan. Itu dipanggil aerobik. Jalan dengan anak, isteri dan sebagainya. Itu dipanggil aerobik. Faham? Okey. Dan nombor 3, saya kata ada 4 kan. Nombor 3 ialah yang buat, saya kata HIIT tu, High Intensity Interval Training. Ini jaga baik. Kalau siapa yang boleh buat, nanti you dengar elok, mungkin you berminat juga. Sebab apa? Dia cuma dalam 3 minit, you dah siap sekali buat. You tak payah buat sampai 3 jam, sampai 30 minit pun tak payah. 3 minit je. Sebab apa? Dia jenis yang high intensity, yang kuat betul buat, tapi you rehat dalam masa katakan 30 saat. You buat 20 saat, you rehat 60 saat pun tak apa. Masa 20 saat you buat tu, you kena buat macam orang kata apa, macam orang nak pukul you. Macam orang kata apa, habis-habis kudrat you lah. Katakan you nak naik tangga, you naik tangga sampai 20 saat, you berhenti. Lepas tu you berhenti, you rehat 1 minit, you buat lagi. Tengok-tengok dah 3 minit, you boleh buat 3-4 set dah cukup. Kalau you boleh buat macam tu, itu dipanggil HIIT, High Intensity Interval Training. Tak kira lah you nak pilih bicycle ke, lari ke, nak swimming ke, you buatlah sampai you tak boleh bercakap kan. Tapi saya cadangkan untuk orang diabetes dan orang kanser yang tengah teruk, tak payah fikir benda ni. Tetapi kalau you dah recover, you dah sihat walafiat, tapi masih doktor masih follow up, kena hati-hati, masih boleh buat HIIT. Last, nombor 4 pilihannya bagi mereka yang suka buat strength training, latihan beban. Maksudnya ada pakai weight ataupun pakai berat badan sendiri. Kan buat pumping, buat sit up, buat angkat ni weight, tarik ke, angkat tarik daripada besi tu kan, gantung semua tu kan. Yes. So 4-4 ni saya dah bagi tahu kat you. You nak pilih yang mana? Yang penting dia? Oksigen kena tinggikan. Nombor 2, gula kena turunkan. Kalau boleh tak mau langsung dalam badan kita, sebab diabetes dan kanser memang suka kepada tingginya gula, rendahnya oksigen. So kita kena buat tinggikan oksigen, rendahkan gula. Jawapannya ialah dia mestilah nombor 1 aerobik, sebab kita nak oksigen. Tapi siapa yang boleh buat, sikit lagi you pergi kepada HIIT. Yang saya kata 20 saat buat, 1 minit rehat. 20 saat buat. Yang tu kalau tak boleh pun jangan panik lah. Sebab ramai yang jadi pelajar saya ni, mereka kadang-kadang takut dengar benda-benda yang kasar-kasar. So kita balik kepada aerobik. Dalam aerobik pula ada berbagai jenis. You pilih. Nak jalan ke, tapi kalau jogging, kalau pelan tak apa, kalau laju dah kira anaerobik kan. Bicycle yang pelan-pelan ke, swimming yang boleh floating sikit-sikit, okey, gardening yang sonok-sonok, okey, ataupun naik tangga pelan-pelan turun, okey. Lepas tu jogging yang saya kata jogging yang perlahan tadi. So you pilih yang mana? Ada orang buat kajian antara berjalan dengan jogging, yang mana lebih baik? Jawapannya ialah walking. Supaya you lebih tenang. Sehingga kan janganlah walking sampai berlenggang, sampai boleh cerita tok nenek pula kan. Tapi jangan sampai tak boleh halu-halu dengan kawan langsung. Berarti masa you exercise tu, you masih lagi boleh bercakap. Itu untuk tujuan malam ni beres. Saya ulang, walking is better than running. Sebab kalau dah running, dia dah masuk anaerobik. Anaerobik tidak bagus untuk kanser dan
diabetes. Jadi kalau you pergi kat gym, kalau buat zumba ke apa, that's out. I pernah buat zumba, yalah memang umur saya tak boleh buat zumba gila-gila kan, tapi jangan sampai you tercungap-cungap. Okey, boleh lah budak yang duduk atas stage tu baru umur 21 kan, dia susah sana sini lah. Kita buat tak sampai 5 minit dah tercungap. Itu dah anaerobic. So please, okey, sekarang tiba masanya saya nak bagi satu lagi formula di mana you boleh ikut berapa kali seminggu. Okay, formulanya kekerapan antara 3 hingga 5 kali seminggu. Boleh faham? 3 lebih baik pada 2 kali, 2 kali lebih baik pada sekali. Sekali bahaya kalau you jangan buat langsung terus you tak stretching apa-apa, takut nanti tangkap pula jantung you kan. Tapi kalau cuma berjalan, I rasa boleh, tak ada masalah kan. Of course, kosong lebih baik pada tak buat apa langsung. Apa bezanya kosong tak buat apa langsung ni? Kosong tak buat apa langsung ni macam ni. You duduk dengar lecture I, you dengar je tapi apa pun tak buat. Sama lah tu, sama tak buat apa. Yang penting intensity saya kata apa tadi, jangan lebih pada 60% daripada you punya rasa degupan jantung you tu. Okay, maksudnya relax Lepas tu masa mana you nak buat, pukul berapa you nak buat. Saya cadangkan jangan buat belah malam sebab nanti masa panas tak boleh tidur pula. Dia patutnya petang. Okey, dah dibuat kajian ialah petang ya, lepas asar tu insya-Allah. Dan last kali pilihan saya dah bagi jenis apa pun, mestilah saya ulang sekali je, iaitu dengar, mestilah menggunakan otot yang besar, okey, dan sendi yang besar. Apa saja you buat. Jadi kalau you berjalan, gunakan otot besar tak? Yes. Sendi besar tak? Yes. Dan nombor 3, dia punya yang diperlukan ialah, syaratnya ialah kena banyak oksigen. Dia tak boleh you tak pakai oksigen. Saya ulang, big joint, sendi besar, big muscle, dan satu lagi plenty of oxygen. Kalau tempat tu tak ada oksigen, you buat belakang petrol station dan sebagainya, belakang kereta orang you ikut, sebab apa? You kata ni aerobik. You pandai bicycle, kan setengah orang suka ikut belakang lori dan sebagainya. Itu pekerjaan yang paling tidak pintar, tak waras langsung. Okay? Sebab you ambil carbon monoxide. Betul? Saya ada satu secret untuk you belajar. Kalau you tak reti berjalan pun, ataupun tak boleh berjalan, maklumlah kita orang sakit kan, betul tak? Kadang-kadang kita kena duduk rumah, baru balik hospital kan. Ni saya nak ajar you, dan saya pun dalam eksperimen ni rupanya betul. Paling you tak reti nak buat apa, jawapannya apa? Lebih baik you berdiri daripada duduk atau tidur. Saya ulang lagi sekali. Kita lebih baik berdiri daripada duduk ataupun tidur. Dalam keadaan apa teruk macam mana pun, you kena belajar minimum berdiri. Sebab dalam keadaan you berdiri, mestinya you akan bergerak sikit-sikit kan. Walaupun katakan katakan I tengah tengok you sekarang ni, I tengah duduk. Kalau I buat kerja sekarang, I dah dapat new teknik ni. Rupanya di negara luar dah ada meja yang dibuat untuk you sambil berjalan pun, macam treadmill tu. Dah ada meja untuk komputer yang you berdiri. Tempat duduknya bukan duduk macam saya duduk sekarang. Dia macam duduk, orang kata apa, tenggek aja ke atas kerusi tu, dan you masih berdiri. Sebab dibuatkan kajian, berdiri saja kalau kita boleh buat 3 jam untuk 5 hari bekerja, setiap minggu. Saya kata apa, 5 hari kan kita kerja, dan setiap hari itu kita bekerja tu cari jalan untuk berdiri je. Jadi siapa yang kerja kat store tu, you berdiri ambil barang semua tu, you dah untung lah. Tapi kita yang office, yang duduk kat rumah, nasib baik you suri rumah tangga berdiri kat dapur sejam 2 jam tu kan. Kalau kita boleh buat 3 jam sehari, akak abang sekalian, orang yang sakit tak sakit pun, 3 jam sehari, campurlah sejam ke, berdiri saja. Dia bersamaan 5 hari seminggu, dia bersamaan dengan 10 kali lari maraton. Punya kebaikan dia. Berapa kali? 10 kali lari maraton. Maraton tu kan yang berapa kilometer tu? Yang 42 kilometer ke? Saya tak tahu lah, orang lari sampai kadang-kadang 3, 4, 5 jam pun ada kan lari. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Kita kan diabetik, kita kan kanser. Jadi kita cuma berdiri. Penutupnya sebagai tak tahu pun nak buat sangat, berdiri je. Dan berdiri tak mungkin you akan jadi batu berdiri kan. Mesti you gerak sikit kaki, dan kadang rasa macam nak kebas-kebas tu, angkat-angkat kaki, jalan-jalan, or walk on the spot. Boleh?
Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa ilmu yang terakhir tu yang paling mahal saya nak share dengan you. Ramai orang tak tahu, ramai orang ingat terpaksa pergi gym, pergi ni masuk inilah apa kena ada personal coach, semua tak perlu. Memang sakit tau. Kadang-kadang kalau lama tak buat rasa kaki tu macam tangkap sikit. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa berdiri all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,